Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أو صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat dan miskin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama ba? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam ini, malam 30 Ramadan 1441 Hijriah, bersamaan 22 Mei 2020, kita telah pun siang tadi menyempurnakan puasa untuk harian ke-29 Ramadan, dan kita sempurnakan puasa itu dengan berbuka setibanya waktu maghrib, yang terbenam matahari tadi, dan kita menunaikan salat maghrib, kita makan malam, menunaikan salat isya, mengerjakan salat tarawih dan witir untuk malam yang akhir, untuk malam yang akhir, untuk Ramadan yang hari Ramadan yang akhir, untuk kali Ramadan yang akhir untuk tahun ini. Dan saya percaya rata-ratanya tuan-tuan dan puan-puan telah menyempurnakan bacaan Al-Quran, khatam Al-Quran, dan juga tuan-tuan kaum muslimin khususnya telah menyempurnakan ibadah zakat fitrah yang diwajibkan ke atas tuan-tuan dan tanggungan tuan-tuan, dan saya harapkan semuanya pada tuan-tuan itu telah selesai berkenaan dengan pembayaran zakat fitrah, kerana besok mungkin ramai kita yang akan sibuk mencari barang-barang keperluan untuk menyediakan jodoh berhari raya pada lusa, bermula malam besok. Kalau ada Negeri Sembilan tu mungkin siang tadi dah mantai, mungkin besok lagi dia lagi mantai, walaupun mantai itu tidak dibuat besar-besaran seperti tahun-tahun sudah, tapi mungkin di tepi-tepi kampung, di tepi jalan, di tempat-tempat yang tertentu akan ada orang menjual daging-daging lembu yang telah disembelih. Kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, khususnya bagi masyarakat Islam Negeri Sembilan,
Kerana saya asal Negeri Sembilan. Majlis mantai ini adalah suatu tradisi yang berjalan dari turun-temurun. Dan walaupun kita berdepan dengan PKPB kerana penularan wabak COVID-19 ini, tetapi mantai ini pasti akan berjalan juga, akan berjalan juga, pasti akan diadakan juga, walaupun tidak besar-besaran, tapi memang akan ada lah. Kita akan lihat di taman-taman perumahan, di bandar-bandar, di kampung-kampung di Negeri Sembilan akan ada mantai, akan ada program-program mantai seperti ini diadakan oleh masyarakat setempat. Cumanya dipesankan kepada tuan-tuan dan puan, jagalah diri kita, jagalah penjarakan sosial kita, pastikan tubuh badan kita bersih, tangan kita bersih, dan sekiranya benar-benar perlu, pakailah penutup muka atau ataupun masker dalam bahasa Indonesia, untuk menjaga diri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat rahimakumullah, sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung Ramadan. Malam ni malam yang terakhir Ramadan. Jadi untuk menyempurnakan tazkirah Ramadan malam yang akhir untuk tahun ini, saya kupas ataupun kita kongsikan apa yang ditulis oleh Tuan Guru Datuk Ustaz Haji Kamarudin Fuad Kamarudin Arambawi dalam bukunya Tazkirah Ramadan, di bawah yang dalam tajuk akhir buku ini, iaitu Wada' ataupun perpisahan dengan bulan Ramadan. Orang yang benar-benar menghayati Ramadan dengan menikmati keminasan iman dan peningkatan ketakwaan tentunya menghadapi saat-saat perpisahan dengan bulan Ramadan dengan penuh kesedihan dan pengharapan. Mereka risau memikirkan apakah amalan mereka diterima dan mengharapkan agar dosa-dosa mereka diampunkan dan diberi peluang untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Itulah harapan kita, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Ramadan tahun ni sangat berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi harapan kita, semoga kita bertemu dengan Ramadan pada tahun akan datang dalam keadaan yang kita boleh memakmurkan rumah-rumah Allah SWT. Kita boleh berbuka puasa bersama-sama, kita boleh bersahur bersama-sama, kita boleh bertarawih, berwitir bersama-sama, kita boleh berqiyamul lail bersama-sama, bersahur bersama-sama, beriktikaf bersama-sama, mudah-mudahan bertadarus Al-Quran bersama-sama, insya-Allah. Diriwayatkan bahawa orang-orang yang berpuasa kembali pada hari raya dalam keadaan diampunkan dosa-dosa mereka. Oleh kerana itu, Al-Mu'arrid Al-Ijli berkata kepada sebagian saudaranya di tempat semayang pada hari raya, pada hari ini suatu kaum telah kembali kepada keadaan seperti mana waktu ibu-ibu mereka melahirkan mereka. Itulah yang dinamakan sebagai Idul Fitri, atau hari kita kembali, hari kita merayakan, suasana kita merayakan hari kita kembali kepada fitrah kita, bersih daripada segala dosa, bersih betul-betul, kosong, tak ada apa-apa. Golongan salafus salih bersungguh-sungguh menyempurnakan amalan mereka. Kemudian mereka asyik memikirkan bagaimanakah penerimaan Allah terhadap amalan tersebut, dan risau sekiranya ia ditolak. Mereka inilah golongan yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sekali mereka gurun gemetar. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Sebagian ahli salaf menyatakan mereka berdoa kepada Allah SWT selama 6 bulan agar mereka sampai kepada bulan Ramadan, dan kemudian mereka berdoa selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amalan mereka. Oleh kerana itulah sebagian salafus salih kelihatan berduka cita pada hari raya. Lalu dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari kegembiraan dan bersukaria. Maka jawab mereka, benarlah kamu, tetapi aku hanyalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk mengerjakan amalan kepadanya, dan aku tidak tahu apakah amalanku itu diterima atau tidak. Ini keadaan orang-orang salafus salih dulu. Mereka, terutamanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sedih apabila nak meninggalkan Ramadan kerana takut amalan-amalan yang banyak mereka buat pada bulan Ramadan selama sebulan itu, khawatirnya mereka takut tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tak ada lagi peluang untuk bertemu dengan
bulan Ramadan pada tahun depan. Dalam bulan Ramadan mengandungi banyak sebab dikurniakan keampunan, di antaranya puasa, bangun malam Lailatul Qadar, berbuka puasa, malam ni ada lagi satu malam lagi. Berbuka puasa, takut kepada Allah, zikir dan beristighfar. Malaikat memohon istighfar untuk malaikat yang berpuasa sehinggalah ia berbuka. Imam Al-Hasan berkata, perbanyakkanlah beristighfar kerana kamu tidak mengetahui masa Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kamu. Di dalam kitab Sahih Ibn Hibban daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-mimbar, bahwasanya Nabi SAW menaiki mimbar, faqala amin amin amin. Nabi SAW berkata amin amin amin. Qila, dikatakan, ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka sa'idta al-mimbar faqulta amin amin amin. Sesungguhnya ditanya, dikatakan kepada baginda SAW, Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu menaiki mimbar, maka Tuhan berkata amin amin amin. Qala, Nabi SAW pun menjawab, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril telah mendatang kepadaku. Faqala man adraka syahra ramadana falam yughfar falahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, qul amin. Yang pertama sekali Jibril datang kepada baginda. Jibril berkata, siapa yang Ramadan berkesempatan mendapat Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa baginya, maka ia masuk dalam neraka dan Allah yang menjauhkannya dari rahmat-Nya. Katakanlah ya Muhammad, amin. Qul amin. Nabi SAW pun berkata amin. وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُبَرِّهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِنْ فَقُلْتُ آمِنْ. Yang keduanya, kata Nabi SAW, barang siapa yang sempat bersama ibu bapanya atau seorang daripada dia keduanya tapi tidak melakukan kebajikan kepada keduanya, lalu ia meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka dan Allah menjauhkannya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, faqultu wa man zukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Yang ketiga, siapa yang disebutkan padanya namamu tapi tak mengucapkan selawat ke atasmu, lalu ia meninggal dunia, ia masuk ke dalam neraka dan Allah menjauhkannya. Katakanlah amin. Faqultu amin, maka aku berkata amin. Ini tiga benda. Satu, siapa yang Ramadan bertemu dengan Ramadan tak mengambil kesempatan daripada bulan Ramadan itu, membiarkan mereka pergi macam tu saja dengan sia-sia, maka Allah Ta'ala memasukkan dia ke neraka dan menjauhkan dari rahmat-Nya. Maka Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril. Ini tuan-tuan, jadi kita takut tuan-tuan, bulan Ramadan ni berlalu macam tu saja, macam bulan-bulan lain. Jadi kita takut, sangat-sangat takut tuan-tuan. Selain daripada dua lagi perkara yang disebutkan tadi. Berkata saya daripada Qatadah, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfaru lahu siwahu. Sesiapa yang tidak diampunkan pada bulan Ramadan, maka tidak akan diampunkan baginya pada bulan yang lain. Dan hadis yang lain dinyatakan apabila tidak diampunkan baginya pada bulan Ramadan, maka bilakah lagi akan diampunkan orang yang tidak diampunkan pada bulan ini? Bilakah akan diterima doa orang yang ditolak doanya pada malam Lailatul Qadar? Bilakah akan baik orang yang tidak baik pada bulan Ramadan? Bilakah akan sehat orang-orang yang punya penyakit kejahilan dan kelalaian? Setiap pohon yang tidak berbuah pada musim berbuah akan dipotong kemudian dibakar. Itu keumpamaannya macam itulah. Maknanya kalau kita tak mengambil kesempatan pada bulan Ramadan ni, maka rugilah kita tuan-tuan. Sebab bulan-bulan lain itu lebih rendah keadaan kedudukannya dari bulan Ramadan. Hari tuan-tuan, bulan Ramadan lah, walaupun kita tak menjadikan diri kita sebagai Ramadani, orang yang semata-mata beribadah pada bulan Ramadan, tapi bila kita beribadah pada bulan Ramadan, dia menjadikan motivasi kepada kita untuk lebih kuat melakukan amal ibadah pada bila-bila masa. Itu maksud dia. Wahai awan kelalaian di hati, berlalulah. Wahai matahari ketakwaan dan keimanan, terbitlah. Wahai suratan amalan orang-orang yang soleh, terangkatlah. Wahai hati yang sedang berpuasa, khusyuklah. Wahai kaki orang yang bermujahadah, sujudlah kepada Tuhanmu dan rukuklah kepadanya. Wahai mata-mata orang yang bertahajud, janganlah tidur. Wahai dosa orang-orang yang telah bertaubat, janganlah kembali. Wahai bumi hawa nafsu, telahlah airmu. Wahai daging nafsu, gugurlah. Wahai kilat kerinduan kepada yang dirindui. Wahai lintasan ahli arifin,
terpancarlah wahai Junaid, bergembiralah wahai Syibli, hadirlah wahai Rabi'ah, dengarilah. Sesungguhnya telah berpanjanganlah hari-hari hidangan yang nikmat bagi orang-orang yang berpuasa. Maka tidak kalian melainkan orang yang diseru, ya qaumana ajibu da'iyallah. Soqazim, mafhumnya wahai kaum kami, sahutlah ini seruan Rasul Nabi Muhammad SAW yang mengajak ke jalan Allah. Surah Ahqaf ayat 31. Wahai hati, menangislah dengan pemergian Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah, bergembiralah orang yang diterima amalannya, maka ia tergolong di kalangan orang yang benar, lalu dipersilakan masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan, dan celakalah bagi orang yang ditolak dan dihalau dari pintu tersebut lalu dicampak ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi itu ya penutup kepada kitab buku Tazkirah Ramadan ini. Jadi ya kita sudah sampai hampir ke penghujung Tazkirah Ramadan, yang mana untuk hujung kalinya kita mengadakan Tazkirah Ramadan ini setiap malam ya, secara rakaman dimasukkan dalam YouTube untuk dikongsikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai sedikit ilmu yang ada. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang ada pada Ramadan tahun hadapan. Dan ya, sebelum kita menutup Tazkirah Ramadan ni, saya dengan ini ya, Ustaz Omar Azmi Ismail UMAI mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua menyambut Hari Raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Ya, perbanyakkanlah bertakbir dan bertahmid pada malam hari raya, malam besok ya. Buatlah di rumah takbir ramai-ramai ya, kemudian bersama ahli keluarga ya. Kemudian pagi besok kita mengerjakan sembahyang hari Idul Fitri ya, walaupun tak dapat diadakan di masjid, di surau, hanya di rumah terbuatlah ya, tak ada masalah kat situ ya, kita buatlah kerana ianya masih lagi mengikut apa yang digariskan oleh syariat ya. Kemudian disunatkan berkhutbah. Jadi khutbah ada, kita disunatkan berkhutbah ya, tak mesti ada tongkat ya, tak mesti ada tongkat, yang penting berkhutbah tu ya. Selepas sembahyang raya kita berkhutbah. Jangan lupa selepas sembahyang raya ya, tiada lagi takbir hari raya. Takbir hari raya dari bermula maghrib malam esok 1 Syawal sampailah ke saat sebelum kita mengadakan sembahyang hari raya pada waktu duha ya, bermula 8.30 atau pukul 9 dan sebagainya ya. Kemudian lepas sembahyang raya itu tidak ada lagi takbir hari raya. Jadi sembahyang raya itu 2 rakaat ni ada usolli solat Idul Fitri rakaataini ya, imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Saya jaga sembahyang raya Idul Fitri 2 rakaat mengikut sebagai imam atau sebagai makmum kepada Allah Ta'ala. Jadi selepas takbiratul ihram ya, kita berdoa kita, kemudian kita akan bertakbir sebanyak 7 kali ya, 7 kali diselangi kedua-duanya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Kemudian 7 kali, kemudian buat Fatihah, ayat, terus kepada rukuk sujud dan naik balik ya, takbir berpindah rukun ya. Kemudian ditakbir sebanyak 5 kali. Antara takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Jadi mana takbir itu tak termasuk takbiratul ihram dan tak termasuk takbir berpindah rakaat ya. Jadi kalau tuan-tuan nak melihat bagaimana kaedah mendirikan sembahyang hari raya, mendirikan sembahyang hari raya Idul Fitri, boleh tengok dalam video-video yang ada di YouTube tuan-tuan. Di YouTube, dia dalam YouTube ada banyak termasuk yang kita buat pun ada, boleh tengok bagaimana kaedah dia ya. Dan selepas itu baru kita sampaikan khutbah hari raya Idul Fitri. Dan selesai itu, kalau nak bermaafan ke, nak makan ke apa ke ya, jagalah diri kita Kalau ada saudara mara berziarah, jangan ramai, jangan berkerumun semua sekali ya. Kita ikut turn lah giliran, satu kereta sampai malam kerana hanya hari raya pertama saja dibenarkan ziarah oleh saudara mara dekat-dekat. Jadi itu pesanan saya untuk tuan-tuan dan juga di saya ya, kalau kita berziarah jangan 3, 4, 5, 6 kereta berkumpul satu rumah. Itu akan mengundang rasa syak kepada pasukan keselamatan. Nanti tuan rumah tak pasal tuan rumah kena compound ni. Kesan ni lah tuan rumah kita, mak bapak kita, atuk nenek kita di kampung, pada tuan-tuan yang balik kampung dari bandar dalam negeri yang sama jadi itu dia ikut turn, tak apa, satu kereta gitu Kalau kata dah lebih tu
yang mana balik kampung tu biarlah situ, tak apa. Jadi kita kena explain juga, kena beritahu ini yang balik kampung kata. Kan anak saya seorang ni je yang balik sebab dia duduk di sini. Yang lain tak balik, dia duduk Lumpur tak balik, duduk di Shah Alam tak balik, duduk Seremban tak balik, duduk di Johor Bahru tak balik. Jadi kita kena terangkan dengan jelas dan hikmah supaya mereka faham. Jadi kita pun dalam mematuhi undang-undang yang arahan yang diberi, kita perlu ada hikmah dan kebijaksanaan. Itulah harapan kita supaya kita tidak tercemar dengan perkara-perkara yang tak diingini, yang boleh menyebabkan sambutan hari itu jadi hambar dan mungkin sedar-sedar kita dah buat dosa pula. Kita dah sebulan bulan Ramadan pulun tak buat ibadah untuk menutup dosa-dosa yang ada, tutup hari raya jadi buat dosa balik. Jadi kita tak maulah macam tu tuan-tuan. Jadi itulah dia. Saya mohon ampun dan maaf sama hari raya, maaf zahir batin. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan sepanjang dia tazkirah Ramadan ini diadakan dari malam pertama hingga malam ni. Kalau ada apa-apa yang saya sampaikan mungkin terkasar bahasa, mungkin terlanjur bicara, mungkin tersinggung kata, tuan-tuan terasa dengan apa yang saya beri sampaikan, saya kongsikan, saya mohon maaf terutamanya dari Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bertemu kita dan selamat meneruskan ibadah untuk malam akhir Ramadan. Mungkin boleh dapat malam Lailatul Qadar malam ni. Kita bertahajud dan sebagainya, dan kemudian diikuti dengan sahur, kini kita sembahyang subuh. Kemudian kita membuat urusan-urusan kita lah untuk persiapan hari raya, insya-Allah. Dan malam besok kita akan menyambut hari raya Idul Fitri untuk tahun 1441 Hijrah, insya-Allah. Wallahu Rasulullah, barakallahu fikum. Aku qul qala za tawfiq azim li wa lakum bila hidayah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.